Assalamualaikum guys, welcome to the Life of Bim with me Bim, and we are back again to another collab video di antara LOP dan juga The Show. Cuma kali ni kita bawa seorang special guest, iaitu Kimi Scorvetto guys. Welcome Kimi. Kimi, Thank you so much the for stage having is me. yours. Bim, ni first time kan Kimi masuk sini Yes, this is first time guys. Actually sebenarnya masa ni kan kira season 2 kan. Okay, masa season 1 dulu pernah tapi di atas ada beberapa masalah yang tak dapat dielakkan. Video tersebut tidak berjaya diudarakan kepada penonton semua di YouTube. Tetapi mengapa? Kini kita kembali lagi sekali. Okay, kita bawa Kimi lagi sekali untuk kita punya collab. So this is it lah guys. Kita pun tak nak cakap sangat cakap. So aku sendiri pun akan cakap banyak lagi. And since kita pun 3 orang kali ni, so kemungkinan besar conversation akan jadi lagi panjang. So kita nak terus jump untuk topik yang kita nak bincangkan pada hari ni. Alright, Fika, Kimi, kita nak cerita pasal Cross Guild. Even last week collab pun kita memang cerita pasal Cross Guild. And akhirnya dekat chapter 1058 ni memang dah kata dah terlucut dah segala-galanya. Oda memang bagi 100% orang kata explanation untuk chapter ni. So now kita dah tahulah apa itu peranan Crocodile, Buggy dan juga Mihawk. So apa-apa kita nak start dengan special guest kita dulu. Kimi. Aku dulu. Kimi, of course kau dulu. Apa pendapat engkau tentang chapter 1058 ni, tentang apa kata pencerahan yang Oda buat untuk Cross Guild ni? Macam mana reaction kau dan sebagainya? Adakah kau terkejut ataupun memang kau dah boleh expect benda ni akan berlaku? Okay, untuk Cross Guild ni honestly lah aku bagi tahu, memang aku tak expect lah benda yang Oda nak dedahkan akan berlaku seperti itu. Sebabkan aku ingat memang si Buggy ni adalah seorang yang sangat licik. Rupa-rupanya tidak. Rupanya benda yang sebaliknya berlaku. Cross Guild yang kita ingat Buggy yang tubuhkan ternyata adalah milik si Crocodile kan. Crocodile. So aku rasa tu satu turn of event yang sangat menarik pada aku, yang mana rata-rata peminat One Piece atau penonton One Piece tak menjangkakan perkara tersebut kan. Sebab kita boleh tengok yang Buggy ni merupakan satu lanun yang agak, yang orang kata have lots under his sleeve, tapi sekali Oda tonjolkan begitu, memang bagi aku agak mengejutkan lah. Daripada video-video sebelum ni, kita dapat tahu lah Fika antara orang yang paling tak puas hati bila Mihawk digambarkan satu karakter di bawah Buggy. Dan aku pun dah sembang dengan Zaf sebelum ni dekat live hari tu. So Zaf pun dah lega gila lah. So now kita tengok apa pula kata Fika yang akhirnya terjawab, yang Mihawk sebenarnya memang bukan under Buggy. Walaupun hujung-hujung tu Mihawk juga cakap tak apalah Buggy, kau boleh je lah act je lah leader kan, aku okay je kan. So macam mana Fika? Kau pula macam mana? Aku waktu baca tu memang aku puas hati lah. Lega kan? Sangat-sangat puas hati lah. Mihawk bukan benda ni, memang kita tahu Buggy ni dia memang bluff. Dan mesti ada something yang cuma aku tak sangka. Kita ingatkan macam Kimi abang tadi jugalah, kita ingat Buggy dia ada satu taktik yang untuk membolehkan dua-dua orang ni terperangkap dengan dia punya permainan kan. Tapi rupanya bukan lah. Kalau kita tengok balik, kita baca balik pun dalam chapter yang masa Buggy kena ambush dengan Stainless tu kan, memang benda tu tergantung. Rupanya memang ada something yang terjadi, Crocodile yang selamatkan lah. Tapi aku puas hati. Mihawk is Mihawk. Memang Zoro anak murid dia memang pandai. Memang firasat dia betul. Tak mungkin Mihawk boleh bekerja bawah Buggy. Dan kita tengok macam mana Buggy. Aku suka gila cara Oda start chapter tu untuk Cross Guild ni, di mana yang Crocodile duduk sebelah dia, Mihawk sebelah dia, dan macam dia kepit Buggy. Tapi momen tu macam diorang pegang kepala saja tau. Macam Mamat ni dah kena penggal gila. Tapi nasib sebab dia memang boleh dicincangkan badan dia. So momen tu macam gila. Kau tahu mafia habis. Kau perasan chapter 1058 ni kan, dengan tajuk dia tu kan, aku rasa ni merupakan satu chapter yang orang kata joke lah bagi aku kan, untuk kita sama-sama berhibur untuk chapter tu. Sebab apa tau, New Emperor tu lah maksud kau? Nama tajuk tu New Emperor tau. Kalau kita boleh bandingkan kan,
dengan emperor-emperor yang lain berbanding si 2 ekor badut ni kan. Kau faham maksud aku? Si Luffy kena kurung dekat dalam sangkar tu sambil kena cobek-cobek pipi. Itu si si Buggy kan, kena akak kepala kan. Kau bayangkan kalau Kaido kena macam tu, Big Mom macam tu, Whitebeard, aku tak rasa benda tu boleh berlaku kan. Tapi ini Oda nak tunjukkan setahap macam mana kedua-dua Yonko ni lah kan. Itulah, seorang kena bullykan Nabi, seorang lagi kena bully dengan 2 kononnya anak buah dia kan. Dia punya eksekutif. Aduh, nice betul lah. Satu chapter yang memang lucu lah Oda bagi kepada kita. Sebab mungkin ini adalah kejap. permulaan untuk new chapter, orang kata apa, new saga kan. Jadi Oda refreshkan kita balik kan dengan what is One Piece is all about kan. It's all about laughter, it's all about the thrill, it's all about hype kan. Jadi Oda memulakan balik tajuk pertama ataupun mukadimah awal dengan mengembalikan ni lah humor kepada kita lah. Betul. Dia saja sebab dia saja lukis macam tu kan. Sebab Oda pernah cakap lah macam mana yang orang komplain tentang Gear 5. Sebelum ni aku selit sikit, sorry. Sebab yelah, orang dulu komplain macam kenapa Gear 5 dia tak serius kan. Macam yelah, dia jadi macam bahan jenaka kan, kelakar macam tu. Itulah Oda pun ada cakap kan dalam interview dia, yang dia memang nak pergi ke arah tu. Dia tak nak terlalu serius, walaupun dia tahu cerita ni memang akan pergi ke arah tu, tapi dia tetap nak ada hiburan, humor, which is actually ramai juga fan yang rindu. Sebab yelah, masa awal-awal start dulu pre-time skip memang ceria je mostly, tapi lepas masuk Grand Line dan sebagainya agak serius lah. Tapi yelah, kita pun faham jugalah kan. Okay, tu tak apa. Sekarang ni aku nak masuk sedikit lah part Crocodile dan juga Mihawk, which is aku nak start dengan Crocodile tu sebagai boleh katakan founder sebenar lah, sebab dia punya idea. Okay, dia yang pun kata call Mihawk dulu, bagi tahu kan. Sebab pelucutan si Shichibukai dia ajak orang kata apa, bergabung, and sepatutnya Buggy tak ada dalam idea dia pun, tak ada, orang kata memang tak ada. Tapi dia sebabkan dia perlukan duit, dia pergi ke tempat Buggy nak dapat duit, so Buggy tak ada duit, so end up apa kata Buggy macam menghadiahkanlah dia punya apa kata organisasi tu kan, yang sepatutnya yang itu je lah apa yang dia boleh bayar kan, hutang dia. And dia nak bekerja sampai mati kan untuk Crocodile. Actually kan moment tu macam seram gila kata macam mana Crocodile ni untuk dia, sebab Buggy macam tunduk gila dengan Crocodile tau. Aku macam weh macam betul lah. Tak, kau terkelak dialog tu kan, dia cakap apa, ini lagi worse than Marine ni, Crocodile is here. Sudah aku dia, kan? sebab dia hutang dengan member tu. Bila orang tu nak minta hutang, dia macam oh fuck. Dia macam dia aku memang takut gila. Aku dah lah hutang dengan dia ni kan. Dia ni mai pula. Walaupun hakikat je Crocodile memang ibarat dia punya savior waktu tu. Memang cula timing kan, Mamat tu memang dah lari dah kan, datang pula Crocodile tepat pada masanya, selamat dia. So so itulah dia situasi macam mana Crocodile pun mai. Crocodile cakap, awak tak belah lagi. dia pun tahu perangai kan, dia tahu perangai Buggy tu. Memang Mamat tu nak belah dah pun, tapi kena stop dengan member dia kan. Dia sabar je lah. Lepas tu so, Buggy pun oh damn, he's right. Dia memang betul Dia contoh dia boleh tahu bodoh gila Buggy. Memang malang lah. So macam tu lah, dengan mudahnya tertubuhnya satu cross guild ni, yang actually di founder dia adalah Crocodile, co-founder dalam Mihawk, dan sepatutnya Buggy hanyalah orang bawahan. Tapi aku jump sedikit, macam Mihawk cakap hujung-hujung tu yang dia nak jadikan basically Buggy kena ada scapegoat lah, alang-alang kan. Tapi tu sekejap kita cerita. So sebab aku nak pergi balik kepada part flashback tu, yang masa Crocodile start contact Mihawk. Okay, ini aku nak start dengan Fika pula. Mungkin kau ada apa-apa yang kau nak share kat sini part Crocodile dengan Mihawk. Mungkin boleh masuk part yang apa kau rasa tentang kenapa Crocodile nak start buat cross guild ni, and tentang Mihawk ni sebagai Marine Hunter pada dahulunya kan. Itu pula nama dia. Aku rasa kalau tak ada penglibatan Buggy kat situ, cross guild ni dia tak akan diangkat sebagai organisasi Yonko.
Aku rasa Crocodile dia tak nak pun dia tak expect pun Cross Guild ni akan jadi satu organisasi Yonko. Yalah, dia pun tak sangka, dia mesti for sure dia tak sangka betul ya, Pim, Kimi. Dia takkan sangka yang Big Mom dengan Kaido akan tumbang. Yang tu first lah. Lepas tu bila dia buat macam tu sebab dia tahu bila dia dengar berita pasal apa tu sistem Shichibukai akan dibubarkan, apa yang terdetik dalam fikiran dia masa tu, dia nak kena cari Mihawk. Sebab dia tahu Mihawk takkan dapat keistimewaan macam sebelum ni. So dia cari Mihawk. Tapi ada satu dialog yang aku suka, yang aku tertarik berkenaan, aku pun nak dengar juga pendapat apa berkenaan dialog tu. Bila dia cakap dia dengan Mihawk sama, mereka dua tak percayakan siapa-siapa. Untuk Crocodile mungkin kita boleh tahu dulu dia pernah kenal dengan Robin apa semua, dia dah kenal dah pun. Tapi Mihawk ni apa dia lonely, dan mungkin ada sebab Oda buatkan dia lonely. Tapi macam mana perkaitan dia dengan Crocodile yang mana dia pun tak percayakan siapa-siapa tu? Aku pula Vika, pada pada pandangan aku lah kan, bila si Crocodile dia mention yang kita berdua ni sama, yang kita berdua ni tak percayakan kepada siapa-siapa. In my thought, kita berbalik kepada apa yang Kaido cakap sebelum ni lah. Lano ni dia always end up tikam belakang sendiri. Robin pun pernah cakap benda yang sama. So pada pandangan aku, bila Mihawk bila Crocodile cakap macam tu, so dorang square lah, fair and square lah kan. Maksudnya kau pun akan berwaspada, aku pun akan berwaspada, kan? So kau pun akan ingat aku akan tinggal belakang kau, aku pun akan ingat kau akan tinggal belakang aku. So kita sama-sama. So pada pandangan aku, bila kita ada kesatuan maksud ataupun kesatuan perangai, kan? Jadi kita masing-masing dia jadi kontra balik ataupun dia jadi pro balik. Benda kontra tu dia boleh jadi pro balik, which is kita boleh mempercayai satu sama lain. Macam gitulah in my thought lah. Aku pun ada rasa macam Mihawk ni macam karakter tersakiti lah. Dia sebab aku tahu dia cakap dekat live, karakter Mihawk ni dia start bila dah diberikan title sebagai Marine Hunter ni, aku boleh terfikir dia punya backstory lah. Sebab satu Mihawk ni satu kita tahu dia ada semasa era The Great Pirate Era tu kan, dia antara orang yang menjadi saksi kepada hukuman Roger kan. Dah tunjuk dia muka yang antara dia ada, dia dan juga Crocodile lah, dua-dua ada kat situ. Lepas tu kita pun tahu zaman dulu macam Whitebeard sendiri cakap yang Shanks dengan Mihawk ni terkenal sebagai rival kan. And then dalam chapter ni pun juga ada cakap lagi sekali pasal rival diorang, which is yang Marine mention lah kan. So lepas tu berbalik semula pada part tadi lah. So aku terfikir macam apa sebenarnya yang Mihawk ni nak kecapi masa dulu kan, masa awal-awal dia start dulu. Sebab so dia rival dengan Shanks. Lepas tu dia boleh kata memang tetap title sebagai seorang pirate, tapi pirate yang sekarang memang langsung tak ada kru. And dia sendiri pun cakap kat sini dia tak berminat pun dengan title Yonko. So dia nak dia nak hidup peace. Dia macam ada sedikit persamaan dengan Whitebeard yang aku dapat terfikir. Tapi tu sekarang lah. Cuma dulu tu aku fikir macam apa dia buat sampai dia boleh dapat title Marine Hunter. Adakah macam memang betul mungkin ada melibatkan dengan betrayal dan sebagainya. Lepas tu dia pun run amok ke something kan, jadi sampai dia nak buru Marine. And now sekarang tiba-tiba macam, sebab aku rasa macam tak kena lah. Macam seorang yang dapat title pemburu Marine, dan sekarang tiba-tiba nak relax, nak peace. And dia pun jadi Shichibukai ni pun aku rasa macam dah lama gila. Dia pun relax je dengan Marine. Dia memang tak pernah tunjuk ada masalah sangat dengan Marine. Dia asalkan macam Marine tak kacau dia boleh hidup relax dekat pulau dia tu pun dia okay lah. Dia settle macam tu. Sekarang pun kalau kita tengok lagi sekali dekat chapter ni pun benda sama dia cakap. Sebab Navy dah kacau tempat dia sebagainya. So dia rasa macam benda ni mengganggu kan hidup dia. So dia nak pindah ke tempat lain. Macam itu je. Memang Mamat ni nak peace. So aku rasa kat situ part yang macam aku tertarik sikit lah dengan dia punya backstory dia. Macam tak synchronize Pim, Kimi. Something wrong lah kat situ kan. Dia macam tak synchronize. Sebab buat apa dia nak ligan, buat apa dia nak kacau Marine, buat apa dia nak jadi seseorang yang nak kacau Marine kalau dia nak kehidupan yang aman. Betul ya?
benda tu langsung tak synchronize. Tapi lepas tu part yang dia rival dengan Shang tu aku kena selit tau. Sebab kau peace tapi kau tetap ada rival sebagainya. And macam mana sebenarnya kau dapat title WXS? Actually banyak tapi aku tak nak kita jump terlalu deep dekat bahagian Mihawk sebab nanti end up video ni kita akan cerita pasal Mihawk je kan. Sekarang kita nak cerita pasal Cross Gear. Okay, so kita hold dulu part Mihawk kat situ. Kita sekarang nak jump dekat Bounty. Okay, sebab Cross Gear ni adalah satu, actually is a big thing sekarang ni dalam cerita ni. This Cross Guild is undoubtedly a massive threat. Okay, a massive threat. So of course lah, kalau dah ada Crocodile, Mihawk kat situ, memang massive threat lah. Kita start dengan Bounty punya Crocodile dulu, 1.965 and Mihawk 3.59 billion. Dan bagi kat tengah-tengah dia sebagai 3.189. Okay, secara ringkasnya, apa pendapat kau Kimi tentang Bounty diorang ni? Pada pendapat aku, untuk Bounty bagi tu adalah disabitkan dengan sebab dia merupakan bekas Pirate King punya crew lah. Aku rasa macam gitu. Lepas tu sebab kat situ jelas brand new ada cerita kan, kenapa bagi ni sekian. Dan dia juga ada close hubungan dia dengan Shanks dan sebagainya. So aku rasa daripada situlah penetapan Bounty untuk bagi ni. Dan begitu juga untuk Mihawk ni dia bagi tahu even Shanks pun bawah dia kan, in terms of fighting skills, swords ni kan. Dan sword untuk Crocodile ni aku rasa disebabkan kelicikan dia sebelum ini. Dan dari situ kita boleh nampak threat dia macam mana mampu untuk menggulingkan sebuah kerajaan. Dan kerajaan yang dimaksudkan bukan kerajaan biasa, tapi kerajaan tu pernah berada di dalam 20 kingdom yang membangun world government sebelum diorang tarik dirilah. So aku rasa untuk Bounty bagi Mihawk dengan Crocodile tu sangat sepadan dengan apa yang diorang pernah buat sebelum ni lah. Itu aku punya in my own thought lah. So kau okay lah kan dengan Bounty dia? Kau tak ada masalah lah dengan dia punya turutan Bounty tu? Yes kan? Kalau nak cerita aku ada pendapat lain, aku rasa dah memang ngam dah. Sebab kalau kita tengok sebelum ni si Crocodile tu dia berada di sebelum New World kan. Dia punya threat dia tu agak major juga, sebab dia punya barak work dia tu kalau dibiarkan kan akan menggulingkan sebuah kerajaan. Dan bila dia dah berjaya gulingkan kerajaan, for sure mungkin akan ada organisasi lain yang akan bersekongkol dengan dia, membuatkan barak work in future kalau tak ditumpaskan oleh Luffy pada masa tu, mungkin akan berkembang dengan lebih besar. Dan pada masa tu mungkin dia akan beralih ke New World dan sebagainya. Tapi daripada situ kita boleh tengok awal lagi Crocodile ni dah ditumpaskan. Dan apabila peristiwa Marineford tu, kita boleh tengok yang Crocodile ni pun berada boleh dikatakan nampak seolah-olah Luffy yang macam lead kan, the rebel lah kan dekat Marineford tu, sampai daripada Impel Down dan sebagainya. So dekat situ pun even Mihawk impress dengan Luffy kan. Mihawk impress dengan Luffy menunjukkan seolah-olah kat situ yang lead pada ketika itu adalah Luffy, bukannya Crocodile. So kita kat situ kita nampak sangat leadership Crocodile ni, menyebabkan mungkin dekat situlah Mihawk Crocodile ni dia punya bounty slightly, bukan nak kata slightly pun, aku rasa major jugalah dia punya perbezaan tu kan. Jadi untuk Mihawk ni pula dia punya kelebihan dia itulah, dia mungkin penanda aras untuk bagi Mihawk dan Crocodile ni adalah Shanks kat situ kan. Sebagaimana kita tengok dia bubble dialog kat situ bagi tahu yang Mihawk ni even greater than Shanks, dia punya in terms of sword skill. Dan itu juga bagi sebab dia ada correlation dengan Shanks. Dekat kalau kita perasan dekat Crocodile punya ni lah, brand new, cara brand new nak describe Crocodile punya bounty ni, dia sebut Logia tau. Marine ni dia macam angkat ability Logia ni level yang tinggi lah. Sebab dia sebut Devil Fruit Logia. So bila dia sebut bounty yang macam tu hampir 2 bilion, dan dia sokong benda tu dengan Mighty Logia. Dia cakap benda tu Crocodile sebagai Logia punya user. Marine macam angkat tinggi lah ability Logia. Mungkin sebab memang dalam dunia One Piece ni Logia boleh dikatakan antara buah yang agak rare
And kebolehan Logia tu memang a bit lah superior sikit daripada buah lain. Sebab yalah kita tahu satu-satunya cara nak counter Logia is Haki. So without Haki memang tak boleh counter kan, kalau nak bandingkan dengan Zowan dan juga Paramecia. So Haki tu memang penting lah untuk Logia. Lagi satu kalau nak bersembang pasal bounty Crocodile ni, dia dah bukan Shichibukai. Jadi kita tak tahu dalam masa 2 tahun ni kan, kalau dia Shichibukai memang bounty dia akan kena freeze lah. Tapi bila dia dah bukan Shichibukai, dalam masa 2 tahun ni kita tak tahu apa benda yang dia telah buat. Dan aku tak rasa 1.9 bilion ni jadi hanya selepas peristiwa Cross Guild ni. Aku rasa ada something lagi lah yang Crocodile buat. Okay. Since since Manga Plus dah keluar official dia, so aku double check lah kat sini kan. So lebih kurang sama lah macam translation dia. Untuk Crocodile tu memang dia letak based on his Logia power, intelligence dan leadership. So ini adalah 3 benda utama yang kata memainkan peranan besar jugalah untuk bounty dia. Dan sama jugalah benda yang sama untuk Mihawk, greater swordman dan greater sword skill daripada Red Hair the Emperor. And senang cakap, bila dah cakap benda tu, title dia tu sendirilah kan, sebagai seorang strongest swordman in the world. So itu adalah bounty yang sesuai lah untuk dua-dua. Aku tak nak masalah sangat. Memang aku okay je lah. Aku memang minat Crocodile dari dulu. Sebab aku rasa dia ni macam malang jugalah diperkenalkan awal untuk jadi villain pertama Luffy bila dah masuk ke Grand Line. Sebab aku rasa Crocodile memang hebat gila lah. Dia punya Logia, and then dia punya dia punya cunning dia tu, dia punya idea dia tu, dia punya, senang cakap, dia punya BW tu lah, Baroque Works tu bagi aku memang satu lagi dia macam dikaburi lah. Kita ni dikaburi dengan bounty 80 juta dia tu. Yalah, sebab masa tu dia Shichibukai kan. So of course dia punya bounty to freeze dekat 80. So dekat situ. Tapi pada aku kan, pada peristiwa Alabasta punya arc tu, aku rasa kesilapan besar si Crocodile ni adalah dia terlalu underestimate Luffy. Sebab kalau kita tengok, dia berpeluang beberapa kali untuk bunuh Luffy ataupun hapuskan Luffy, tapi dia memilih untuk lempar-lempar macam gitu kan, tanpa dia pastikan yang Luffy tu benar-benar mati. Sebab dia underestimate, dia rasa bersama Luffy ni tak ada dia tak pose any threat untuk dia. Dia rasa ni budak-budak aja kan. Throughout fight tu dia boleh orang kata increase dia punya kemahiran haki dia. Dia juga adalah versatile fighter kan. Dia boleh adaptasikan kemampuan dia ketika semasa bertarung. Kita boleh tengok masa lawan Katakuri dan sebagainya. Tapi untuk Alabasta tu kita boleh tengok masa tu Luffy tak ada pun haki kan. Haki Busoshoku, yang mana dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat disadvantage. Tapi Crocodile memberikan masa yang lama untuk dia sampai dia figure out, kelemahan dia adalah air. So kat situlah terwujudnya Mizu Luffy yang menyebabkan Crocodile menyasar. Tu lah sebab Crocodile underestimate dia sangat. Tu ya Kimi. Sebab dia tahu budak ni dah lah budak mentah kan. Lepas tu haki pun tak ada. Memang dia tahu budak ni takkan mampu buat apa-apa kat dia. Tapi in my point of view, benda tu memang akan ada kepada seorang leader. Sebab dia rasa in term of leadership memang Crocodile ni bagus. Itu dia punya kelebihan ataupun dia punya advantage dia. Tapi dekat situlah juga dia punya disadvantage, which is seorang leader ni apabila dia mengetuai beberapa orang dan dia telah mendapat beberapa kemenangan demi kemenangan dan dia pun hampir menakluk Alabasta, kat situ dia telah buat silap yang dia rasa yang tak ada siapa-siapa lagi dah yang boleh dapat kalahkan dia kan. Tambah pula budak bangang Luffy ni je pun kan. Tapi dia kenal gimana? Dia kenal. Dia kalau kita tengok dekat SBS, Oda sendiri letak Crocodile ni sebagai actually pirate yang macam Luffy sebenarnya. Dia naik nama dengan cepat. Dia memang kita tahu dia hebat kan. Dia memang hebat. Dia segala-galanya ada pada diri dia lah sebenarnya. Sebab tu dia boleh berjaya sampai ke satu tahap kan. Tapi itulah, dia start down lepas dia kalah dengan Whitebeard.
bab kata Oda, lepas tu baru dia settle down, lepas tu baru dia macam buat fokus. Dia macam tak fokus ke arah pirate lah, dia dah start fokus kepada satu organisasi. Lepas tu nak cari pula Pluton kan lah, nak dapatkan Pluton semua benda tu kan. Dia nak pergi ke arah yang macam tu lah. Tapi itulah aku suka sebab Oda buat comeback untuk Crocodile, bagi peluang second chance untuk dia, and dengan dia wujudkan Cross Guild ni, bagi aku memang bukan benda yang mengejutkan. Memang nice gila lah. This is the guy yang memang boleh buat benda tu. Now dia dah belajar, learn from his mistake. So tengoklah dia terus recruit Mihawk terus kan, call one of the strongest Shichibukai yang ada, nak buat team. So memang nice gila. Satu sikit aku selit. Aku geram sikit dekat chapter ni. Kalau kita tengok Bounty punya gambar Aku tolak ke tepi Straw Hat punya Bounty gambar. Macam kau tengok sini, Crocodile gambar dia chill, okay. Mihawk gambar dia chill. Kenapa bagi punya Bounty muka dia tak boleh belah tahu? Macam memang siapa yang tak tertipu kau tahu. Kalau aku pun macam dalam dunia One Piece, oh gila lah bagi kan. Betul lah dia kan, muka macam ni. Memang dia lah captain kepada Doflamingo, sorry, Crocodile dan juga Mihawk. Macam gambar tak boleh belah kau tahu. Jahat gila. Memang nampak seram lah kat situ. Aduh, tak boleh belah betul. Okay. So itu saja untuk part Bounty. Pim, dengan Betul Fika, aku nak tanya sikit korang lah pula kan. Aku nak tanya, pas masa Marineford tu, Doflamingo dia ada ajak lah si Crocodile ni untuk bergabung tenaga kan. Tapi pada masa tu kan, Crocodile menolak tawaran daripada Doflamingo. Betul kan? Aku tanya korang, masa tu kenapa Crocodile menolak lamaran daripada Doflamingo, yang mana kita tahu Doflamingo masa tu dia dah ada Dressrosa, dan si Crocodile pula dia tak ada apa-apa melainkan bersama dia, kalau tak silap aku, Das Bones je, kan? Dan kenapa dia pilih sekarang untuk buat pakatan dengan Mihawk? So pada aku menarik juga untuk didiscuss. So untuk itulah aku nak tanya, mungkin korang ada pendapat korang masing-masing. Kalau aku rasa secara ringkas je, dua-dua ni sebenarnya tak ngam tau. Aku tak rasa Crocodile ni dia boleh bekerjasama dengan orang macam Doflamingo. Sebab berbalik macam apa-apa awal-awal yang korang cakap tadi lah kan, pasal betrayal. Dua-dua ni dia strategis. Doflamingo ni boleh katakan strategis juga. Crocodile bersama, dua-dua ni ada aim dia dengan cara yang masing-masing punya cara. And suka, tricky lah. Seorang Joker, seorang lagi macam ala-ala mafia ni, dia aku rasa memang tak boleh nak ngam langsung lah. Kalau diorang bergerak tu, mungkin diorang punya organisasi boleh jadi besar dan sebagainya. Tapi aku rasa macam susah untuk survive dalam keadaan lama, sebab kepala diorang ni susah. Dia tak macam Crocodile dengan Mihawk tau. Sebab Mihawk mungkin macam dalam chapter ni juga ada cakap dia tak nak title. Dia just nak relax. Dia just macam actually ni pun benda pelik. Orang ni nak relax, tapi last buat juga satu Cross Guild kan. Mungkin sebab supaya lagi power, and Marine tak nak kacau lah, mungkin itu reason kan. Tapi at least kita nampak Mihawk dia bukan jenis yang kepala yang macam macam Crocodile, yang dia nak kena fikir tu, dia nak kena fikir, dia ada agenda tersendiri ke apa. Dia just basically just lend his power. Itu je. Dia just bagi power dia untuk Cross Guild ni. Tapi kalau Doflamingo dengan Crocodile, if diorang nak buat satu organisation ke apa benda, susah. Sebab dua-dua ada kepala dia, dua-dua ada cara planning dan sebagainya. So tak tahu lah. Kalau aku secara spontan je sekarang, aku boleh cakap macam tak ngam lah. Mungkin tu sebab benda tu tak boleh nak berlaku. Aku ngam tu boleh jadi. Tapi aku rasa sebab tu mungkin masa tu sistem Shichibukai tu sendiri masih ada kot kan. Tapi sebab bila kita tengok, kalau kita tengok kat dialog ni pun bila sistem Shichibukai tu terus dibubarkan, automatik Crocodile cari Mihawk kan. Dan dia sebut pula kat situ, Marine takkan berani kacau lah kalau organisasi tu terdiri daripada orang. Aku rasa sebab tu sama lah kot. Sebab pada pandangan aku, pada ketika Marineford tu, orang yang paling memerlukan bantuan adalah si Crocodile kan. Jadi bila Doflamingo masa tu, kalau kita nak cakap pasal Shichibukai lah, masa tu Crocodile dah dilucutkan pun jawatan dia daripada Shichibukai, dan cara dia untuk survive dalam dunia perlalunan ni adalah bila dia bergabung dengan Doflamingo. Tapi menarik juga bila Pim bagi tahu satu mafia, satu Joker, yang seorang lagi Dracula, yang seorang lagi clown. Kan? Jadi
Aku rasa in my thought setelah itulah time skip 2 tahun ni mungkin sebab aku tengok si krokodil ni dia macam mana macam Zebek ke siapa tah yang dia bagi tahu dia ni Shiki. Dia ni macam Shiki tau. Dia tak terus bertindak melulu. Dia tak terus bertindak tanpa berfikir panjang kan. Sebab tu dia mampu untuk bina satu organisasi yang sekukuh barak work tu. So pada pandangan aku, dalam keadaan dia tak ada perancangan apa lagi untuk backup diri dia kalau ada backstabber pada masa akan datang oleh Doflamingo, so dia tak mau. Jadi pada pandangan aku, setelah tempoh 2 tahun berlalu, jadi dia berani untuk collab dengan mana-mana Shichibukai yang lain. Tak kisah masa tu ada Shichibukai ke tak ada Shichibukai, sebab dia dah ada, pada pandangan aku, dia dah ada orang pendinding. Kalau diorang cuba untuk backstab dia ada sekian, kan. Itu pada pandangan aku lah. Sebab awal lagi dia bagi tahu yang aku sama macam kau Mihawk, kau pun tak percayakan orang, aku pun tak percayakan orang. Jadi itu motif utama dia kan. Macam dia kalau nak bergabung pada masa tu dengan Doflamingo, dia tak boleh percayakan Doflamingo dalam pada masa dia tak ada backup plan. Sebab Doflamingo dia dah ada satu organisasi yang kukuh. Kalau dia nak put si krokodil ni to the ground sampai penyek-lenyek pun kan, Doflamingo boleh buat. Dalam keadaan krokodil tak nak bala balik. Kalau macam ni, kau pun tak ada apa-apa, aku pun tak ada apa-apa. Kau pun tak percaya siapa-siapa, aku pun tak percaya siapa-siapa. So fair and square. Itulah aku punya thought lah. Dia perlu time lah. Tadi pun Fikar cakap dalam masa 2 tahun tu krokodil mesti ada buat something lah. Dia takkan dia macam nak relax cakap, dia mesti ada plan something dan sebagainya. This is the guy yang memang boleh menjatuhkan satu negara. So dalam masa 2 tahun ni, so dia dah ada organisasi dia sendiri kan. Kalau kita tengok dalam chapter 903 kan, waktu dia tengah waktu dia tengah baca kan, waktu dia tengah baca paper, waktu Luffy Morgan cakap Luffy dah kalahkan Big Mom apa semua kan. Luffy diangkat sebagai 5th Emperor. Masa tu dia baca dekat belakang dia tu macam dah ada someone, padahal dia masuk New World dengan Mr. One saja. Tapi dekat belakang tu dah ada someone yang bukan Mr. One. Ramai lah, ada 3-4 orang dekat belakang tu. Dia dah ada organisasi dia sendiri. Even dalam chapter ni pun dia dah cakap dia cuma perlukan capital. And dia pun bagi pula dekat bagi macam bagi orang untuk bantulah kan, mercenary lah untuk bantu organisasi bagi tu. Tapi kalau kita tengok bagi kan, jadi sedikit orang kata humor lah kan. Tak balik modal tu si bagi tu. Dia suap dorang tu makan banyak-banyak dan sebagainya kan. Semata-mata nak suruh dorang mengampu dia. Mega dia mau. Aku actually part tu memang kecewa gila lah. Overhead tinggi dia. Sebab ingat tak baiklah si Giant tu belah daripada dia punya tu apa, persatuan itu kata. Yang tu alasan dia tu, dia kata top mana dah tak ada. Aku agak kecewa lah sebab sebelum ni fikir dia memang banyak duit. Lepas tu lah boleh tumbuh je cross skill dan sebagainya untuk bayar orang semua benda kan. Sebab yelah, kau bayangkan dia memang buat bisnes tu, lepas tu dengan kejatuhan Doflamingo dia dah boleh control underworld dan sebagainya. Macam sayang lah yang end up jadi macam dia ibarat macam dia ada bisnes, demand ada tapi staff tak ada. Macam tu lah. Lepas Hajiruddin dah caw apa semua. Tu dia punya kelas S punya mercenary. So top mana tu. Yes, kelas S. Tapi satu perkara lagi yang menarik pada aku, Fika, Pim, adalah berkenaan dengan organisasi ataupun puak ataupun pihak tau dekat dalam One Piece ni sendiri. Okey, kita dah ada first Lanun kan. Yang kedua kita ada Marine. Lepas tu ketiga kita ada World Government. Keempat kita ada Revolutionary Army kan. Yang kelima kita ada ni geng-geng underground ni. Kan pada aku agak menarik. Aku tak tahu ke mana Oda nak bawa jalan cerita macam geng-geng underground ni lah kan, underworld ni kan. Sebab kita ada sebelum ni Doflamingo pun underworld juga. Lepas tu kita ada Capone geng Beji pun underworld juga. Lagi siapa lagi? Dan satu lagi pihak yang keenam kita ada Max. Jangan buat lupa kan, geng-geng saintis ni kan yang menjadi apa kegilaan pihak Marine dan Lanun sendirilah kan. So in my point of view, aku tertanya ke mana hala tuju dorang ni. Sebab kita tahu nanti akan berlaku final war dan aku sangat berharap agar pada peperangan terbesar tu Oda himpunkan terus semua senjata, semua organisasi, semua kekuatan, Devil Fruitnya, Hakinya kan dalam satu war yang besar. Itu aku punya harapan lah kan, harapan akan berlaku. Yep. Aku
aku tak ada terfikir apa-apa lagi lah. Tapi yang aku tahu, macam bila korang mention semua tu, aku rasa macam ini ada satu benda yang aku suka tentang cerita ni, One Piece ni. Sebab kita tahu tema adalah pirate dan sebagainya, tapi actually Oda macam dia besarkan lagi skop dia. Dia tak nak jadi terlalu macam typical cerita yang pirate saja. So dia macam dia nak inject juga, dia nak selit juga macam almost dunia nyata, dunia reality kan. Maksudnya okay, bila kita cakap pasal pirate, kita tak akan cakap pasal musuh pirate tu saja, marine. Kita akan cakap pasal kepala kepada marine tu, iaitu government. Lepas tu bila kita dah ada kepala government dia, kita pastinya ada orang yang nak menentang government pula, macam pirate yang menentang marine, iaitu kita ada Revo Army. So daripada Revo Army tadi, pembangkang dan juga pirate, kita ada lagi side yang lain. Macam Kimi cakap tu lah, kita ada geng-geng underground. Lepas tu Jerma pun aku nak selit sikit lah, sebab Jerma pun antara sebab diorang bukan pirate kan, diorang just satu lagi organisation yang cuba nak control dunia juga dengan cara diorang sebagainya, dengan daripada sudut kekuatan ketenteraan. Lepas tu kita ada apa tadi Kimi cakap, maths, kita ada scientist. Banyak gila lah benda-benda yang dia selit dalam ni, yang membuatkan cerita ni bagi aku dia tak serabut lah. Dia bagi aku dia nampak lagi detail lagi macam nak cakap, macam realistik. Macam dia bukan kartun kau tengok pirate lawan marine je lah kan. Itu je. Dia ada actually much more besar konsep yang kita boleh nampak dalam cerita ni. Aku tak kerti sangat explain lah, but nice gila lah. Make this story much more dia bercakap yalah, nak tunjukkan dunia lah kan, macam mana dunia ni terdiri daripada apa kan. Banyak lah benda-benda, bukannya nak kecilkan skop semata-mata marine dengan pirates macam tu lah. So itu saja guys, perbincangan kita untuk malam-malam ni. Actually kita orang ada masalah sedikit sebab ada gangguan daripada marine. Dia tengah tap kita punya discussion. So salah seorang dari kita orang terpaksa pergi. Dia bila-bila masa boleh hilang kejap lagi. So sebelum dia hilang kejap lagi, mungkin kena tangkap ke marine ke apa, kita tak tahu. So kita kena end cepat lah. So thank you so much kepada semua yang menonton, and especially thank you kepada Kimi sebab sudi join collab LOP dan juga The Show kali ni. Thank you so much Kimi. Kau tak payah cakap sebab nanti kau hilang. kau relax je kat situ, kau rambai je. So jangan lupa untuk terus subscribe kami semua guys, teruskan support. And basically aku akan pendekkan video ni. The Show pun akan cakap korang semua sangat-sangat awesome. Kimi pun akan cakap dengan dia punya Ikuzo Yorodomo, tapi aku cut diorang dua sebab kita nak cepat. So thank you so much for watching guys. Jangan lupa untuk tengok video seterusnya nanti di masa yang akan datang. So see you guys on the next time. Assalamualaikum.